أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam tu insya-Allah kita akan meneruskan kuliah bulanan kita sebulan 2 kali berkenaan dengan khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Jadi kita malam tu akan mengupas, melihat bagaimana penulis kitab tu mengulas ataupun mendedahkan macam ni asal muasal cerita tentang benda-benda pelik dalam masyarakat Melayu. Dan yang menariknya, beliau mendatangkan bukti-bukti ilmiah yang ditulis oleh para orientalis yang juga adalah penjajah ketika itu yang nama cukup terkenal. Macam Frank Sweetham. Nak siapa saya kenal. Lepasnya turut juga membawa beberapa fakta yang diambil daripada kajian-kajian barat tentang Melayu. Kena tuan-tuan kita lihat orang putih tu sebelumnya nak menjajah kita, dia akan study dulu apa benda yang dipelah oleh orang Melayu. Dan benda yang ditulis dicatat. Di zaman orang kita belum mencatat, orang putih suka mula cerapan ataupun observasi pada orang Melayu ketika yang ada ditulis. Bukan seorang tuan-tuan dalam buku tu yang nulis banyak. Kita boleh cek lah. Dan saya pun tengah ada beli sikit buku yang berkaitan juga tentang alam mistik di alam Melayu. Buku yang on the way. Cuma saya jumpa sikit buku lagi. Gerbang Agama-Agama Nusantara. Gerbang agama maksudnya di peringkat awal macam ni keadaan kefahaman masyarakat awal kita. Dan turut dibincangkan adalah individu-individu yang mendapat tempat dalam masyarakat. Dan kalau kita tangga dalam video ataupun drama, movie-movie pada bangsa lain, benda yang sama turut berlaku. Kalau kita tangga dalam cerita Tamil kah, Hindustan kah, kalau ada orang yang pandai seolah ada hubungan dengan alam gaib, orang tu lah dia beri 100% kepercayaan. Bahkan sampai ke tahap di Jepun, saya naga sikit dokumentari macam ni nak melepaskan bot besar di laut. Dalam bangsa yang cukup maju seperti Jepun masih ada lagi terikat dengan budaya kefahaman-kefahaman lama yang masih mengikat. Dan orang kita pun macam mana juga. Nak nurun, kalau tuan-tuan nangga cerita dulu mari, nak nurun bot ke laut, sampai ke tahap mengorbankan, bahasa kita tu apa kata, semah. Semah seorang. Dah terutama dicari orang perempuan yang buntin. Berlaku dalam sejarah kita. Jadi itu antara yang kita akan kupas malam tu, melihat punca di sini bertapaknya kefahaman-kefahaman ini sebelum hadirnya Islam secara betul di alam kita. Dan menariknya kefahaman-kefahaman yang kurang tepat ini, yang saya boleh katakan kefahaman mistik, tahyul, ia bukan setakat berakar umbi, tetapi ia berevolusi. Yang sekarang pun lagi dahsyat. Zaman kita tu lagi dahsyat. Orang-orang yang mempunyai kefahaman yang bertentangan akan coba duduk dalam masyarakat ataupun kumpulan-kumpulan agama. Dan bila digelar ustaz, syekh, orang tadi haji, orang kita terus nak percaya. Benda tu turun-temurun tuan-tuan.
Jadi bila kita mendedahkan perkara-perkara ini dalam masyarakat, bahawa kita tahu yang mana satu yang perlu dihindari, terutama kita dalam menjaga akidah kita. Ingat tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu sendiri mengubahnya. Dalam erti kata lain, kita tu disuruh untuk menjaga akidah kita. Sedang orang lain dapat mengubah, melainkan kita pun. Okey? Ya, sebagai mukaddimah apa yang kita akan bincang malam tu, supaya perbincangan kita tu tak arahnya si mengarir ataupun pergi sini tuju ceritanya. Okey? Tajuk malam tu kita cuba faham tentang sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit, perawatan dan pengubatan sebelum dan selepas konsep agama muncul di alam Melayu. Konsep perawatan, sakit, penyakit. Bila sebut tentang sakit, penyakit tu masih ada lagi saki baki ataupun yang muncul sekarang. Okay. Jadi kita bercerita semula keadaan atau suasana masyarakat Melayu sebelum kemunculan sistem agama yang kita sebut sebagai animisme ataupun animisma. Jadi bila bertitik tolak daripada doktrin yang sebegini, muncul dua konsep kefahaman, kepercayaan yang kemudiannya berkembang menjadi satu status sosial. Daripada kefahamannya jadi satu yang menguasai masyarakat. Dan sedar atau tidak, kesan cerita tu, evolusi benda itu berlaku sampai sekarang. Dan ia turut berkembang. Sampailah sehebat-hebat teknologi sekarang. Dengan adanya medsos, internet 5G, telefon boleh live dan sebagainya, maknanya berevolusi. Sampai ke tahap jin telefon saya lah tu, nombor jin lah. Benda yang peliknya masih mendapat tempat dalam masyarakat kita. Akan ada orang mendakwa, kami dah dapat nombor telefon daripada alam gaib. Dan yang peliknya ada orang percaya. Saya sih pastilah macam ni. Seorang yang, saya kata dia menggelarkan dirinya ustaz, tapi membawa kepercayaan yang bunyinya seperti betul, tetapi muasal cerita yang sama macam yang kita akan bincang malam tu. Okey. Apa dua kepercayaan itu, tuan-tuan? Kepercayaan yang pertama adalah semangat. Semangat padi, mambar air, laut dan sebagainya. Ataupun roh. Semangat atau mambak atau roh, apa aja nama yang seangkatan dengannya. Sebab setiap bangsa, setiap tempatnya ada namanya. Tapi cerita-cerita yang sama. Mereka beranggapan semangat ini, roh ini, mambak ini perlu dipujuk, dijaga. Macam ni dengan molah macam-macam bentuk ritual. Macam, atau nanti bahasa orang kita tu semah, korban, sembelih, dijamu, apa aja bentuk makanan. Macam kita, sebagian orang kita percaya dulu, molah, buang peraja. Yang salah sikit bentuknya lah. Beri makan. Supaya kalau diberi makan, nyasing rebat ngaco kita. Waktu saya pernah ikut seorang mak andam. Ketika ngandam adik saya kahwin, saya ngikut pergi ke sikit jambatan antara kampung baru dengan kampung Beletih di Kapit. Maka bilanya nikamnya madah, pergi kau jauh-jauh, sibuk kau kacau anak cucu tu. Betul? Nah, dan sebelumnya diadakan upacara baca doa dulu. Kan pelik? Minta dengan Allah dalam masa yang sama, pola benda-benda yang syirik. Sebab kalau tuan-tuan buka tafsir Al-Azhar, oleh Buya Hamka, buka tafsir surah Al-Bayyinah. Bila Buya Hamka memasukkan pandangan Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Juzuk Amma,
nya mentafsir mensisal ayat kelima ke ayat keempat. Nah, surah Al-Bayyinah. Apa kata Syekh Muhammad Abduh? Orang yang menjaga salat tetapi syirik itu belum selamat katanya. Orang yang jaga salat tapi syirik selamat. Faham maksudnya nak? Dan kenyataan kedua, orang yang menjaga akidah malas sembahyang masih ada peluang berbanding orang yang salat tetapi syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca 2 kali tuan-tuan pernyataan Syekh Muhammad Abduh. Lepas bila saya teliti lebih lanjut tentang tafsiran tersebut, maka didatangkan hujah dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. First topic, syirik adalah dosa besar yang pertama yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila saya baca beberapa penjelasan, jadi saya fahamlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Menjaga akidah itu jauh lebih penting mengatasi segala-gala. First thing first. Okey. Dan ini tidak ataupun kurang diberi perhatian. Okey. Baik, jadi kes macam mana tadi? Minta dengan sesuatu yang tidak patut. Okay. Dan ritual sebegini dilakukan oleh orang tertentu. Maksudnya specific person. Yang kita akan sebut selepas tu. Ini tidak dapat orang sebarang. Mesti ada orang yang ada ilmu, kata kita lah, orang pandai. Bahasa orang kita tu orang pandai. Nah, jadi maka muncul orang tertentu yang dianggap ada kelebihan. Sebab apa ada kelebihan tuan-tuan? Sebabnya seolah-olah kita merasakan masyarakat Melayu Islam atau masyarakat Melayu ketika itu merasakan orang ininya ada hubungan dengan alam sebalik mata kita tu. Kita sih tahu nya aje lah. Saya ada nangka sikit movie Tamil. Bila hantu yang angkat balik pasal cari Sami Sami yang ada kumpulah macam tu, orang ikut juga. Nah, bila saya nangka cerita tuan-tuan, dalam masyarakat Melayu macam ni lah. Nak nanam, nak mecah batu di sungai supaya dapat laluannya clear. Tapi di bom si meletup. Maka cari orang pandai. Apa peluah tu? Maka orang pandai kau perlu cari 3 air telaga waktu pagi sebelum dini hari. Macam-macam lah syaratnya. Bila kau ngikut tu, barulah batu tu dapat pecah. Orang kita tu percaya macam ni. Tahu sih? Lagi-lagi bilanya tertekan dengan desakan hidup. Sakit, penyakit, keperluan kepada anak dan sebagainya. Okey? Maka orang sebegini akan mendakwa mereka boleh berhubung dengan alam gaib. Boleh berhubung dengan makhluk-makhluk. Bahasa orang kita tuan-tuan, orang semandin. Orangnya tahu kelakar. Maka timbullah, menurunlah kelakar dengan jin sekian dan sekian. Okay. Kalau tuan-tuan ingat balik, zaman kita tu ada yang tangkap engkau dalam botol lah, mindah jin macam-macam. Macam-macam cerita anak. Paling best word bahasa orang kita, kau long kena ya, kau si caya. Nah, kita pun takut lah. Nah, kau long kena ya, kau si caya. Macam ni tuan-tuan. Saya di awal-awal jadi ustaz tu selalu dicabar orang. Kita jangan macam-macam ustaz, kita long kena. Mungkin kita ada kena, bawa tak percaya. Nah. Tahu sih, jadi kita fikir, ya Allah, kita nak takut dengan siapa? Takut dengan Allah kah? Kita bukan mengatakan alam gaib, alam jin, alam iblis itu tidak ada. Tapi kena ada, kita lebih takut dengan macam tu. Sebab cerita macam tu lah. Yang dimomok-momokkan, ditakut-takutkan. Okay? Jadi melalui mereka yang beginilah, orang-orang yang mengatakan mereka ada hubungan dengan alam-alam sebegini, masyarakat akan menerima arahan direct
Nak kita akan takut, kita akan akur. Atau khabar dari alam mambang, alam roh, alam yang pelik-pelik ini. Maka kumpulan-kumpulan ini akan dapat gelaran seperti Bomo 11 Nanjong nun, Poyang, Pawang, Dukun, Bomo, Tukang Tilik dan apa-apa aja namalah. Dan menariknya mereka akan menjadi pengajar atau ketua upacara, ritual, tata cara yang tujuan untuk mendapatkan hajat, untuk menyembuhkan daripada penyakit. Kalau tuan-tuan perasan benda tu berlaku. Persoalan yang timbul dari sini dapat ilmu tu. Nah, saya bagi sikit contoh tuan-tuan. Bomo tarik duit. Takkan tahu rumahnya macam ni. Bomo tarik duit. Takkan tahu upah rumahnya. Maunya bomo tarik duit tapi rumahnya Masya Allah. Nak bertingkat-tingkat, mesedi siapa semua. Okey lah tapi rumah mau disepak tiang rubuh. Ya pun kita percaya juga. Orang kita. Sampai sekarang. Nah, contoh lain. Sakit. Jumpa doktor. Isi tu kan kerja doktor. Tu kerja dia jin lah tu. Alu jin. Sikit je sakit, alu salah jin. Sikit je sakit, oh salah. Tu salahnya nun tu. Dengki dengan aku berjual. Orang kita. Dua hal kawan kencing manis. Ubat lupa dimakan. Kencing manis lah. Jangan kita pada salah jin. Salah orang lain. Habis orang difitnah kita. Ya. Jadi disebabkan golongan ini. Golongan-golongan yang kita angkat dalam masyarakat. Mendakwa boleh berhubung dengan alam, makhluk gaib. Maka apa-apa masalah penyakit, apa-apa bersabit dengan penyakit, semua dirujuk kepada golongan ini. Itu cerita awal tu. Perlu diingat. Zaman itu yang saya ceritakan ini, belum ada sesiapa yang boleh menjelaskan fenomena penyakit secara saintifik. Kan? Semua penyakit dianggap ada related dengan kuasa gaib. Sebab bila saya merujuk dengan pakar-pakar ruqyah, bila ada beberapa cerita yang lucu tuan-tuan. Sebab adik saya seorang memang pakar ruqyah yang ada sertifikat disahkan oleh Jabatan Kesihatan dan sebagainya. Ada dua cerita yang saya lucu. Pertama, ada satu kes tu, datang seorang suami mengadu dengan adik saya Madah, keluarga hasiratnya tu kena sihir. Menyebabkan ada benci dan sebagainya. Maka adik saya bawa lah isteri datang untuk polah siasatan. Tanya, tahu tak apa sebenarnya cerita sedua ya? Lakinya dah si kuat dah. Asal nak bersama je tulak. Jadi bini berfikir, oh lakinya ada nak lain. Laki dari ego. Nya tu dah si kuat bah. Si kuat dah mati. Si hidup lagi. Jadi je pada bini aku tu malah ajak marah. Last adik saya tadi jadi counselling je ujung-ujung. Jadi counselor. Yang ada benda macam tu ni ada kaitan dengan jin. Ada kaitan dengan nak sihir sebagainya. Habis nganuk sekawan pejabat. Hampir nak bercerai tuan-tuan. Cerita macam ni. Dan kedua, sama je cerita tentang sakit. Bila orang-orang ruqyah, datang orang nak minta rawatan, soalan pertama yang akan diajukan kepada pesakit tadi, udah jumpa doktor sih. Agak doktor dulu. Nah, agak doktor cek dulu. Nah, pastikan yang betul tu sihat. Kadang-kadang, sakit jantung lah, kencing manis lah, darah tinggi. Tapi, bila masalah orang kita tu terlalu dimomokkan dengan cerita-cerita macam tu. Dan kita tanggal lah di TV. Semenjak macam tu ada baik cerita. Cerita hal saka dan sebagainya. Jadi orang kita tu cepat untuk terpengaruh. Dan belajar daripada drama dan movie. Maka sepatutnya cek dulu lah sakit dengan doktor dulu. Kita ada kemudahan. Nah. Dah doktor dah okey semua tapi masih sakit, bawa kita pergi kepada alternatif. Bukan terus jumpa ustaz-ustaz dulu. Kadang-kadang sakit jantung. Minta puluh ribu, ratus ribu. Lala si sembuh. Si sembuh okey tuan-tuan. Kalau mati,
Coma. Kan? Okay. Jadi, kita balik pada cerita kita, tuan-tuan. Pada zaman dahulu, tidak ada penjelasan saintifik tentang penyakit. Maka, orang kita memang sudah menjadi satu kebiasaan. Apa aja masalah, gangguan kah, sakit kah, siap kahwin kah, susah nak dapat anak, akan dirujuk dengan orang tu. Tak ada orang lain lah, mesti orang ya. Lagi-lagi tempat yang jauh daripada masyarakat. Justru kita tidak pelik. Kita asyik pelik bagaimana golongan ini menjadi kelompok yang berpengaruh dalam sistem masyarakat Melayu pada zaman itu. Selain ketua masyarakat, dua kumpulan itu sangat memberi kesan dalam masyarakat. Orang yang ada mendakwa ada hubungan dengan alam gaib dan ketua masyarakat, dua kumpulan yang ada status dalam masyarakat. Ya. Dan menariknya tuan-tuan, kedua-dua profession ini diwarisi secara turun-temurun. Sambung-sambung. Daripada nenek turun ke cucu, turun tu sampailah. Ha? Dalam hal yang bersama dengan sistem kepercayaan penyembuhan penyakit yang dinamakan sebagai perawatan, penyembuhan, berubat, ikhtiar. Kemudian muncullah pelbagai jenis pemikiran khurafat, tahyul dan bid'ah. Di sini munculnya. Macam saya katakan tadi, ia berevolusi, berkembang. Selaras dengan cerdik masyarakat. Kalau dahulu sebelum datang agama, maka bentuknya begini. Tapi bila dah datang agama Islam, yang mana penekanan kepada akidah itu agak kurang, maka mereka menggunakan baca Fatihah sikit sebelum merawat, baca ya sedikit supaya nampak Islamik. Macam saya sebut tadi, sebelum buang peraja ya, baca dulu. Lepas saya nak ngasah keris, mesti malam Jumaat. Ini ada unsur-unsur Islam dalam upacara khurafat ya. Dipolah ketika malam-malam hari putih. Apa hari putih? Ayyamul Bid. Ada nilai-nilai Islam. Orang yang pandai tak makin kopiah sikit, berjanggut sikit, makin cincin, nampak sunnah. Okay. Jadi kita akan melihat. Okay. Jadi antara asbab 5 ujian besar yang kita cerita di awal dahulu terjadi adalah kerana sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit. Ianya pun keyword ataupun asas kepada masalah ini timbul. Maka untuk mengubati sakit dan penyakit itulah akan timbul kemudian idea baharu. Hasil pengalaman, kearifan tempatan dan juga sangkaan berkaitan alam dan makhluk gaib. Sekarang tuan-tuan, sudah ada macam di Indonesia pensulap merah yang cuba bongkarkan benda-benda dalam kepercayaan masyarakat kita. Dalam telur ada darah. Adik saya pernah mula tunjuk dengan saya macam ni dalam telur ada darah. Dia mula tunjuk dengan saya. Betul. Kita percayalah. Lagi-lagi dak polong dan sebagainya lah, macam-macam lah. Orang kita tu dengan terkenal dengan benda begini tuan-tuan. Dan bagi saya kalau tuan-tuan lihat dalam dunia, bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Melayu tuan-tuan. Setiap bangsanya ada penyakit begini. Di sebelah orang putih nama shaman, di sebelah Turki, Eropah, pasti ada kumpulan-kumpulan yang begini. Ini adalah kerana apabila suatu fenomena saintifik dapat dijelaskan secara saintifik, maka jalan keluar daripada cerita ini tidak kalangan bomoh, dukun, tukang tilik. Mereka akan coba untuk mereka jawapan. Coba cari jalan. Yang akhirnya membawa kepada pemikiran khurafat. Membawa kepada pemikiran cita-cita hal tahyul. Dan kenapa ia subur dalam masyarakat kita? Kerana sering disebut. Yang menariknya, sebahagian itu jadi. Tentu kan ingat, bila jadi bukan bermaksud benda itu betul. Bila dipolah oleh bomoh tak jadi, bukan bermaksud betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar bab akidah, ada yang disebut sebagai istidraj. Kan?
Satu kelebihan yang Allah beri untuk menyesatkan. Ingatlah, keistimewaan itu berlaku dalam banyak keadaan. Bagi para nabi disebut sebagai mukjizat. Bagi para wali disebut sebagai karamah. Bagi orang-orang yang jauh daripada Allah, yang berbuat dengan benda-benda yang bertentangan dengan Allah, disebut sebagai istidraj. Bukan untuk memuliakan, tetapi Allah beri kelebihan untuk sebagai satu ujian kepada kita dan untuk ujian orang yang mula amalan tersebut. Jangan kita ingat sama semua tuan-tuan. Mesti sama. Kalau tuan-tuan belajar akidah, akan ada penjelasan ataupun perbezaan antara karamah, mukjizat, istidraj dan sebagainya. Al-ma'unah, banyak lain-lain. Namun ketika itu jawapan atau alasan yang golongan-golongan ini reka seperti betul, logik. Sebab apa tuan-tuan? Bahasa kita sedang orang pandai zamannya. Nya aja pandai. Dan daripada 10 yang nya rawat, satu yang betul nya akan war-warkan. Polah viral satu kampung, satu negeri, satu negara. Dan lebih-lebih lagi nya ada jawatan dalam masyarakat. Diangkat. Kalau tuan-tuan perhati cerita di TV, cerita dia apa-apa bangsa, golongan ini akan diangkat dan menjadi rujukan. Bila diangkat menjadi rujukan, kita akan mengatakan mustahilnya akan menipu dan mula benda-benda yang si betul dalam masyarakat. Okey, kita nak cerita tentang tuan-tuan. Sekarang kita lihat rekod. Tu saya nak datang ke rekod. Maksudnya bukti. Kebanyakan rekod yang saya ceritakan tadi, daripada A to Z yang saya ceritakan dari peringkat awal, rekod-rekod sebegini terdapat dalam tulisan para orientalis. Siapa orientalis, tuan-tuan? Orientalis adalah orang-orang barat yang belajar tentang Islam, yang hafal Al-Quran bukan untuk masuk Islam, tapi untuk macam ni nak tackle atau menjajah pemikiran orang-orang Melayu. Bukan main-main orientalis yang di Oxford, di Amerika Syarikat di sebahagian besar universiti di Eropah. Kalau tuan-tuan, ada kebanyakan universiti besar di Eropah yang mengajar fakulti Islam, Islamic knowledge, tapi yang mengajar bukan orang Islam. Sekarang dah ada orang Islam, tapi ada yang orientalis. Ada di kan lecturer saya dulu, gurunya orientalis. Nya si Islam, tapi bila sebut Qurannya hafal. Bila sebut tentang maqasidus syariah, hanya tahu. Kejalan-jalan tuan-tuan. Jadi bukan sekarang, dahulu. Tahun 18 lebih sudah ada mereka ini. Mereka ini orientalis yang pernah menjadi pegawai syarikat Hindia Timur British di alam Melayu. Terutama di tanah Melayu. Dan mereka ini mencatat catatan-catatan yang jujur setiap apa yang mereka experience, apa yang mereka lalui sepanjang berada di tanah Melayu pada era penjajahan. Kita lihat. Antara Portugis, Belanda dan orang putih atau British paling banyak membuat catatan. Kita boleh dapatkan itu, tuan-tuan boleh Google. Apa yang saya sebut, lepas tu tuan-tuan Google. Tuan-tuan pasti akan dapat benda ya. Kata penulis buku ini, beliau pernah menghimpun senarai karya sarjana orientalis dan sarjana tempatan bila mengkaji tentang mistik, tahyul dan khurafat di alam Melayu. Maksudnya bukan omong-omong kosong, yang ada dalam catatan. Tu macam ni kita berhujah dalam agama. Kena ada catatan, bukan kelakar kosong. Kalau orang nak nafikan dengan fakta. Kita datang ke cerita tu, kita datang dengan fakta. Antaranya tuan-tuan, 7 karya kajian orientalis terhadap ilmu sihir, ilmu hitam, bomoh, pawang, dukun, tukang tilik, jampi serapah, kepercayaan karut, khurafat, tahyul dalam tradisi dan budaya resam orang Melayu. Pertama, Malay Poisons and Charm Cure, John Gimlet. Itu yang agak menarik yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu, The Malay Magician, oleh
R.O. Winstead. Tu orientalis. Ada sikit buku tu telah diterjemah. Saya baru beli. Tadi saya baru beli. Nama buku ya adalah Mistik di Alam Melayu. Yang merujuk buku R.O. Winstead tu dalam melihat. Catatannya sangat menarik tuan-tuan. Besar, agak tebal buku ya. Macam ni yang mencatat setiap perbuatan pawang-pawang, bomoh-bomoh di alam Melayu. Yang ketiga, Malay Magic oleh Walter William Skate. Yang keempat, Analysis of Malay Magic, William K. Endicott. Number 5, Bomoh Poyang, Roland Wayne. Keenam, Shaman, Saiva and Sufi, A Study of the Evolution of Malay Magic, R.O. Winstead. R.O. Winstead itu sangat terkenal mengkaji tulisan-tulisannya di alam Melayu. Nombor 7 yang terakhir, Magic Coin of Java, Bali and the Malay Peninsula, Joe Cripe. 7 tulisan-tulisan orientalis terhadap bangsa Melayu yang boleh dibaca, boleh dicek itu di library-library untuk kita melihat macam ni cerita orang kita dulu mari. Di saat tidak menjajah, mereka tutup mencatat. Sebab apa mencatat tuan-tuan? Yang mana akan dikacau, yang diganggu, yang mana jangan diganggu. Biarlah masyarakat ini tenggelam dengan kesyirikan. Tenggelam dengan kesesatan. Biarkan. Kita tak kacau. Tapi yang lain, bab adat, bab tanah, bab undang-undang yang British ganggu. Ia 7 kajian orientalis pada zaman dahulu. 3 kajian lokal. Tu antara banyak ketiga-tiga tokoh tu sarjana tu masih hidup. Yang pertama Dr. Amran Kasimin. Tu terkenal lah di UKM. Religion and Social Change Among the Indigenous People of the Malay Peninsula. Nombor 2, Malay Folklore and Belief, Profesor Dr. Taib Osman. Yang ketiga, Malay Magic and Divination, Dr. Farouk Yahya. Okay. Dan ada lagi sebilangan 10 kajian-kajian, contohnya Frank Swettenham, Malay Sketch, huraian tentang kepercayaan orang Melayu dan pergantungan mereka kepada ilmu Syekh Arab yang aneh dalam mendapatkan kembali barang yang hilang. Ada cerita tu. R.J. Wilkinson, Malay Belief, huraian umum tentang dasar kepercayaan tradisional dan kegunaan magic dan ilmu dalam masyarakat Melayu. Kenapa saya suka nak mengupas benda ini tuan-tuan? Kadang-kadang orang kita ingat benda tu datang dari Islam. Benda-benda yang ini datang daripada syarak. Sebenarnya sih kan. Ia datang daripada punca awal. Saya datangkan 5 jenis ujian pada semua manusia. Dan daripada ujian beginilah datanglah kreativiti masyarakat kita untuk menanganinya. Hatta sehingga datang Islam, benda ini tetap berkembang. Sebab ya Allah sebut Al-Quran, Fas'alu ahlu dzikri fa'in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Terutama dalam perkara-perkara begini tuan-tuan. Salah satu perkara yang saya suka untuk bawa tajuk ini tuan-tuan. Selain daripada kita beribadah, kita berkorban dengan ganjaran yang besar. Dalam masa yang sama, akidah itu wajib dipelihara tuan-tuan. Wajib dipelihara. Ini akidah itu adalah tiket besar untuk kita menggapai rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tuan-tuan syirik, tuan-tuan carilah kitab Al-Kabair, banyak kitab bersih yang telah diterjemah. Dosa-dosa besar. Tuan-tuan baca bab pertama, bukan main-main. Dosa syirik tuan-tuan, bukan main-main. Nya abadan abada, maksudnya kekal dalam neraka, kan keluar. Beratnya dosa syirik tuan-tuan, kekal dalam neraka, keluar-keluar. Bersama dengan orang-orang yang kafir. Selain syirik ya, ada peluang untuk dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia peri pentingnya yang saya nampak dalam cerita tu. Bukan saja-saja nampak cerita tu supaya kita berkenang secara sihir. Sebab ada sebilangan masyarakat kita masih memahami, tu Islam pun. Dan word yang sering digunakan pakai, kalau Allah berkehendak, ia akan jadi.
Ya, word yang dipakai oleh orang sebagian orang kita. Maunya jadi ustaz, maunya Allah izinkannya je berlaku juga. Ai. Habis kalau orang Kristian macam mana kita nak imak juga. Habis ada orang-orang agama lain yang turut berlaku macam tu. Ha. Contoh, saya beri contoh. Sebagian orang percaya dengan perkara-perkara gaib yang merepek tu. Ada orang-orang yang dirasuk dalam bangsa lain berjumpa dengan penderitannya sembuh. Jadi kita nak percaya sih. Ha. Tapi kita ada al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Bermaksud something wrong dalam sistemnya. Yang tu yang kita kena jadikan batasan. Tu poin yang saya nak sampaikan dalam kuliah setiap kali sebulan 2 kali tu. Ustaz-ustaz yang lain menambah ilmu tentang ibadah, akidah dalam masa yang sama. Bila saya pergi ke berjumpa dengan Profesor Dr. Basri Ibrahim, pakar akidah yang memahiri 2 aliran, salaf dan juga kalam. Saya tanya dengannya tu. Sebanyak nulis lebih 20 judul tentang akidah. Saya bertanya dengannya, kenapa masyarakat kita belajar sifat 20, belajar akidah dan macam-macam aliran, tapi ada lagi masyarakat kita yang masih lagi kekal dengan kepercayaan khurafat? Apa jawapannya? Sebab jarang didedahkan dalam kuliah-kuliah pengajian. Jadi masyarakat kita beranggapan syirik, khurafat, tayul benda kecil. Benda yang si berat. Dannya agak sukar untuk dibicarakan sebab bapakku mulah, nenekku mulah, kawan sebelah mulah. Biasa kita rasa nak jaga hati. Tuan-tuan, jaga hati satu hal, jaga akidah jauh lebih penting. Qulil haq walau kanal murra, berkata benar biar pahit tetapi dengan bentuk yang hikmah. Ya pentingnya. Memang cerita tu agak boring, tapi berlaku dalam masyarakat kita sampai hari itu. Dalam media sosial, dalam TikTok pun orang mula benda-benda macam tu. Cerita-cerita macam tu. Kan? Okey. Jadi 7 kajian orientalis, 3 kajian pengkaji tempatan, lebih 10 kajian-kajian PhD. Tuan-tuan bayang amalan-amalan merepek orang Melayu tu dijadikan kajian dan akhirnya dapat PhD. Orang luar pakar dalam kesesatan orang Melayu dapat PhD. Ke pelik? Benda yang kena kesedarkan kita. Okay? Dan tuan-tuan boleh juga mengupload, kalau yang rajin membaca lah, 7 kajian tadi dalam kita beri laluan dengan azan tuan-tuan. Baik, kita sambung sikit lagi. Okay, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung sikit tuan-tuan. Jadi apa yang kita bincang di peringkat awal tadi, kita melihat perkembangan perkara yang tidak sihat dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat pada tradisi Arab, perkara itu turut berlaku. 13 tahun tuan-tuan, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah. Perkara yang sering diajak pada masyarakat adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan lihat ayat Makiyah, akan bermula dengan Ya Ayuhan Nas. Kebanyakannya, wahai manusia. Dan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, di Mekah, ada cerita lain tuan-tuan. Kebanyakannya ayat-ayat yang turun menceritakan tentang larangan syirik, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga kita. Bila telah lama berperam dengan amalan-amalan sebegini, maka ia perlu dibenteras. Ia kena dihentikan tuan-tuan. Kita jadi orang yang sembahyang, orang yang biasa pergi umrah, yang melazimi majlis-majlis ilmu, maka jangan jadi majlis ilmu, jangan hanya jadi tradisi, tapi ia tidak jadi satu yang
menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang boleh mencederakan akidah kita. Okey. Dan kita lihat, di sinilah kata penulis buku ini, kita melihat kelicikan iblis dan jin dalam menyesatkan manusia, khususnya bangsa Melayu katanya. Okay. Sebab kata penulis buku tu, yang mana macam tu? Iblisnya dah menggelapkan pandangan kita. Maksudnya apa yang dibuat oleh orang pandai tadi, makanya nampak seperti betul. Makai jampi, serapah, tangkal, mangkal, bantuan jin, adalah okey. Bahkan di Jabatan Mufti kita dah keluar, apa-apa perubatan menggunakan jin hukumnya haram. Dan saya maklum, di Kuching tu ada ustaz yang makan jin pun, ngubat orang. Dan nya makin gelaran ustaz. Bahkan kita dah nyatakan ngubat skin dari jarak jauh saja dalam agama. Orang kita percaya juga. Nah, kawan di KL, pengubat perawat di Kuching, si Ahal, pola video call, kelas skin dari jauh. Percaya juga. Nah, kadang skin, dalam badan kita ada 3 ikut jin daripada. Kita pun percaya. Kan? Jadi kita telah ditutup oleh kepercayaan ini. Jadi, sedangkan hal-hal begini tuan-tuan, adalah pintu daripada pintu-pintu kesyirikan besar yang jelas. Lagi nyata secara dalil dan nas. Cuba perhatikan sungguh-sungguh dalil dan penjelasan di bawah ini. Imam Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijri dalam kitab yang masyhur Al-Kabair memuatkan 76 dosa-dosa besar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan meletakkan syirik yang pertama. Bahkan mazhab Asy-Syafi'i bagi siapa yang menggunakan sihir sengaja melakukan kejahatan, kalau tonton baca dalam fiqh Imam Syafi'i, apa katanya? Wajib dihukum bunuh. Bermaksud, kesimpulan yang kita boleh lihat daripada kedua dua tokoh besar tu, Imam Az-Zahabi tu seorang yang pakar dalam bab akidah dan bab hadis. Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah, seorang penegak sunnah yang sangat masyhur. Dan beliau mengeluarkan kenyataan yang mengancam yang berat tuan-tuan. Bukan main-main cerita hal sihir, dak berumuh dan sebagainya tu. Berat. Okey? Jadi, bila kita lihat perkara ini yang dah dibahas satu persatu, dan kita melihat bila Islam dah mula datang, maka kita kena alert. Belajar akidah, belajar juga yang mana satu yang dibenarkan dalam akidah, yang mana satu yang dilarang dalam akidah. Jadi insya-Allah pada 2 minggu akan datang kita akan masuk lebih dalam lagi, iaitu dengan tajuk yang agak clear, khurafat, tahyul, mistik di alam Melayu. Kita dah cerita tentang mukadimah. Di sini datang cerita khurafat, syirik tu, macam ni nya berakar dalam masyarakat kita. Jadi akan datang kita akan lihat dengan lebih jelas macam khurafat, apa maksudnya. Dari sini ambil perkataannya, tahyul ya apa benda, lepas yang mistik ya apa benda, dan bagaimana ia ada dalam masyarakat kita, dan sini kita akan melihat perkembangan dan mengelakkannya insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada apa yang kita bincang malam tu. Terkurang terlebih saya minta ampun dan minta maaf. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.